supaya boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kepada yang berbahagia timbalan dekan, pensyarah dan juga sastrawan University, Ketua Jabatan Bahasa Melayu, para peserta dan juga div-div terutama, saya ucapkan salam hormat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjat syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Saya dengan hati kecil saya sangat bersyukur oleh kerana kita dapat diadakan, diberi peluang untuk mengadakan majlis yang seperti ini, yang sememangnya patut dan sememangnya semesti kita adakan. Oleh kerana ini merupakan jati diri kita. Bahasa Melayu merupakan jati diri kepada anak kepada orang-orang Melayu khususnya di tempatan ini. Tajuk makalah saya pelestarian dan pengkaedahan tulisan Jawi, ataupun dahulunya pelestarian dan pemerkasaan tulisan Jawi. Jadi oleh kerana saya dapat ilham setelah dari kita rumuskan keseluruhan isi kandungan dalam makalah itu, dirasai bahawa pengkaedahan itu merupakan salah satu perkara yang sangat di-highlightkan, ditimbulkan di dalam makalah ini. Hadirin yang saya hormati, dan ini merupakan salah satu ilustrasi yang dapat memberi gambaran sebenarnya survival bahasa Melayu Patani, survival bahasa Melayu tulisan Jawi, dan survival semangat bahasa Melayu di kalangan anak Melayu. Sudah barang pasti bahawasanya anak-anak Melayu di zaman ini sudah tidak lagi berbangga dengan bahasa sendiri. Mereka sudah merasai bahawa bahasa-bahasa selain daripada bahasa Melayu itu lebih mempunyai nilai tinggi, malah bahasa Melayu diberi tahap ataupun tempat sebagai anak tiri. Berbunyi bahasa diketahui bangsa, berbunyi suara dikenali dia, berbudi bahasa akhlak mulia, punah bahasa punah belaka. Ini merupakan salah satu pantun yang dapat menggelar, yang dapat memberi ilustrasi ataupun gambar bahawasanya bahasa di kalangan orang Melayu ni adalah merupakan bahasa yang sangat tinggi nilai dia. Orang-orang Melayu biasanya kalau dia marah kat orang, kalau dia murih kat orang, marah dengan murih, perhati molek. Terlalu kuat marah dia, dia kata budak ni tak ada bahasa. Bahasa orang tak ada bahasa. Jadi kalau orang kata bahasa orang tidak tak ada bahasa ni, kita nak royak kata sangat diri sedap. Jadi kuat.
Jadi teruk orang tak ada bahasa. Tapi perkataan lagu ni tak ada nilai di dalam bahasa lain. Bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Syiah. Bahasa Syiah kalau kita nak murid ke orang, dek ni mai mi bahasa, mai dah riak, tak boleh pakai. Tapi kalau bahasa budak tak ada bahasa. Jadi orang tahu kata ini adalah sangat ketara. Sepatutnya saya baca makalah turut urutan yang telah diberi di dalam makalah saya. Tapi oleh kerana isi kandungan yang saya ingin garapkan, ingin tonjolkan, ingin keutarakan kepada para peserta, khususnya guru, pensyarah dan juga cendekiawan pada hari ini adalah sangat penting. Maka saya akan ringkas saja tentang susur galur atau sejarahnya. Jadi diminta kepada adik-adik mahasiswa dan juga para div kehormat tolong semak semula tentang isi kandungan yang sebegini. Oleh kerana ini merupakan salah satu ketetapan. Tapi apa yang perlu kita bincang bersama iaitu pengkaedahan yang kita bakal menentukan kaedah tulisan Jawi, kaedah ejaan Jawi, kaedahan baca Jawi yang sesuai dengan serasi dengan artinya di dalam bahasa Inggeris dia panggil dengan realiti setempat kita. Jadi saya akan ringkas saja tentang apa-apa yang perlu, yang tidak perlu kita bincangkan secara panjang lebar. Bahasa Melayu merupakan salah satu perkara yang sentiasa kita maklum. Dan bahasa Melayu ni kedatangannya dan juga tulisnya pernah satu kali saya di Chulalongkorn, di Betel Ketahrijah sana, ada pensyarah. Terdapat salah seorang pensyarah yang mengajukan soalan kepada saya dengan andaiannya bahasa Melayu tidak ada tulisan sendiri. Jadi memang ada kebenarannya dari sudut tulisan sendiri, namun tidak 100% betul. Oleh kerana tulisan Melayu telah melalui paradigmanya yang tersendiri, yang bermula dari tulisan dalam tulisan India yang dipanggil Pallava, dan kemudian daripada itu ada perubahannya, yaitu termasuk tulisan Rencong, tulisan Pallava, tulisan Kawi sebelum bertandang sebagai tulisan Jawi, dan akhirnya telah digobal semula menjadi tulisan Rumi. Dan ini merupakan tulisan Jawi yang jarang kita diperkenalkan, dan sebenarnya ini adalah merupakan rojakan dan ada gambarnya. Satu lagi, Jawi dan bahasa Melayu ada kaitannya dengan kedatangan Islam. Pada hemat saya berpendapat bahawa Islam datang di sini setelah Islam dapat menyebar ataupun sebarannya Islam di negara China, selepas China. Oleh kerana saudagar Arab, pedagang Arab datang bertandang di China, di kawasan di Canton, dan seterusnya berasur melalui Laut India dan terus ke Pulauan Melayu. Ini adalah lebih dekat dengan kebenaran apa yang berlaku di kawasan ini. Oleh kerana tulisan Melayu dan Jawi, orang-orang Melayu telah mempelajari Melayu ini, Jawi ini daripada tuturan, daripada penafsiran ulama-ulama daripada Arab. Dan sebenarnya dari segi pendetailannya ada di dalam makalah itu. Jadi kalau dengan andaian ini, ada dengan tesis ini, merupakan salah satu kedatangan Islam adalah seawal abad ke-7. Dan ini bukan dari sudut pembentukan huruf ataupun bahasa Melayu. Bahasa Melayu malah ada sebelum daripada abad Masihi lagi.
bahasa Melayu, tapi tentang keislamannya yang saya ingin kaitkan dengan tulisan Jawi itu. Jadi oleh kerana orang-orang Melayu di Patani khususnya telah memeluk agama Islam lebih dahulu daripada pembesar, lebih dahulu daripada keturunan dan juga raja, paling tidak 300 tahun. Ini terbukti bahawa tulisan-tulisan Jawi yang terdapat pada ketika itu, iaitu pada tahun hijrah yang ke-700, tahun Masihi 1303, yang terdapat di batu bersurat di Terengganu. Ini merupakan salah satu fakta yang dapat kita. Ini adalah fenomena bahasa Melayu di Patani. Nama kampung telah ditukar, telah dieja mengikut sistem suara, sistem bunyi. Nama kampung Pelai Puluk. Satu lagi kampung Barik Tai. Ini kalau kita tak perhati, kita berasa tak ada apa-apa, tapi tolong eja dan baca dalam edisi Rumi. Dia tak jadi Barik Tai, dia jadi Ban Burek Tai. Inilah orang Kelolo kata berkemaluan besar. Bahasa Melayu Patani. Jadi urutan bahasa Melayu Patani ini adalah bahasa yang mengikut ahli bahasa, dia bagi bahasa, dibahagikan bahasa kepada bahasa Melayu Kundo, iaitu pada abad ke-7 Masihi sampai ke abad ke-13, dan bahasa Melayu Klasik abad ke-13 hingga ke-19, bahasa Melayu moden abad ke-19 kepada sehingga ke hari ini. Bahasa Melayu kuno sama-sama kita tahu seperti perkataan raga, rangkai, kepala, keban, ta, mata. Umumnya sama dengan Sanskrit. Itu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu klasik, iaitu selepas daripada Islam bertapak di bumi Melayu, khususnya di Patani, dan ada unsur-unsurnya menafsirkan ataupun mengalihkan dari bahasa Arab itu sendiri. Sifat ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, banyak ayat pasif. Ayat pasif artinya bina majhul, banyak. Dan juga menggunakan bahasa istana, banyak menggunakan partikel pun dan lah. Jadi ayat pasif ni seperti kita dapat baca di dalam kitab-kitab Melayu dulu. Adapun kemudian daripada itu, maka tu. Dan juga amma ba'du syarak, apa semua itu diterjemahkan daripada bahasa Arab. Ayat pasif maknanya bina majhul. Sebab tu masih lagi dapat pengaruh ayat pasif kepada hari ini. Apabila kita tengok di papai-papai tanda yang dalam bentuk bahasa moden. Papai-papai tanda dalam bentuk bahasa moden ditulis dengan diberitahu, dimaklumkan. Papai-papai tanda. Kebanyakan ditulis begitu. Ini merupakan salah satu penurunan pengaruh bahasa semenjak daripada bahasa klasik. Guna ayat pasif. Dan zaman pembentukan dan kemodenan, istilah yang saya selalu guna, dia panggil zaman perubahan, zaman transformasi. Zaman transformasi bahasa Melayu Jawi adalah pada zaman ini, pada abad ulama-ulama ni. Di zaman ulama yang mula sekali bertapak dan mengajar dalam bahasa Melayu, Lebay Fakih Wan Musa bin Wan Muhammad Saleh Al-Laqihi, Pondok Seno Patani, pada abad yang ke-16 dan seterusnya. Ini merupakan fakta sejarah
dan sehingga sampai kepada bahasa Melayu moden. Pemerkasaan dan juga pemerpertabatan bahasa Melayu Jawi lebih menunjuk jati diri Melayu petani kerana bentuk fonimnya, suara hak tubik daripada tulisan Jawi itu hampir sama dengan bahasa Arab. Pelestarian istilah dari kitab Jawi klasik. Kita juga bahasa Melayu Jawi ini adalah merupakan kesinambungan. Pelestarian ini artinya kesinambungan berpanjangan daripada kitab-kitab Melayu klasik di zaman klasik dahulu dan pelestarian luah dari kitab Jawi klasik. Ini adalah sifat bahasa Melayu di petani. Dan kawasan tulisan Jawi. Kawasan tulisan Jawi adalah merakumi semenjak dari Sumatera hingga ke Patani. Kegunaan surat menjurat ini adalah merupakan tak berapa penting sangat. Ejaan Jawi dahulu. Ejaan Jawi dahulu selama-lamanya mudah-mudahan pelajaran buah-buahan kawan-kawannya makan makanan. Ini adalah ejaan Melayu lama. Dan ejaan Melayu, ejaan Jawi baru selama-lamanya mudah-mudahan pelajaran buah-buahan kawan-kawannya makanan. Jadi satu perkara nak ditunjukkan pelajaran dengan pelajaran. Karena ini merupakan kata terbitan, tidak ada huruf saksi. Jadi ini hak baru. Jawi mengikut kaedah baru. Satu lagi. Jadi selama-lamanya ni, jadi kalaulah sistem ejaan yang ditunjukkan oleh pedoman ejaan Jawi baru Dewan Bahasa, selama ni ada alif. Di hujung dia ada alif. Selama. Tapi kita tidak berapa secocok dengan ejaan-ejaan yang dipetani oleh kerana kita rojok kepada kitab-kitab klasik dan kitab-kitab yang ditulis oleh tuan-tuan guru kita di sini, termasuk Syekh Dr. Ismail Lutfi. Jadi kita ada ubah suai sedikit. Kita tak semua pakar huruf saksi dalam setiap ejaan. Tulisan Jawi ini merupakan huruf yang perlu kita bincang bersama. Ditambah dengan ca, nga, pa, ga, va. Kemudian nya. Jadi yang agak lain daripada pengetahuan dan penghayatan orang-orang Melayu di Patani, yaitu pa dan juga va. Yang sememangnya pa dan juga va ini adalah dipakai dengan secara realitinya. Bahasa Melayu tulen tidak ada huruf fa. Fa adalah bahasa yang dipinjam ataupun bahasa serapan daripada bahasa Arab. Jadi sebab tu kecelaruan yang pernah berlaku bila mengajar di peringkat tadika, peringkat asas, fa alif fa, ga ra gar, baca pagar. Fa alif fa alif fa, ya waw ngayung, baca payung. Jadi ini lain sebut, lain eja, lain baca. Jadi keadaan begini tak betul. Jadi sepatutnya kita seharus menerima huruf pa ini. Dan juga va. Kalaulah kita tidak ada va bertitik begini, hanya ada waw begini, kita akan
sebutan huruf dalam bahasa Inggeris tidak betul. Misalnya seperti university ataupun university. Orang petani selalunya university, ataupun pelajar Arab menyebut university. Kesemuanya tidak respon, tidak menunjuk kepada asal kalimahnya university dengan V. V bukan wow. Kalau kita katakan university, tak betul. Dia kena university. Jadi sebab tu orang Melayu perlu tinggi nilai bahasanya. Huruf Arab, huruf gubalan Melayu, dan huruf Jawi. Huruf Jawi dan padanan Rumi. InsyaAllah ini tidak terlalu sulit. Huruf Jawi dan padanan Rumi, pentingnya titik dalam tulisan Jawi. Contoh seperti titi. Kalau silap letak tempatnya, posisinya titik, dia tidak jadi titi, dia jadi tini, tibi, bini, bibi, dan juga nini. Ini hanya menunjukkan tentang kepentingan titiknya. Selalunya bila kita menulis, kita tak mementing sangat titik. Kita tarik panjang je. Titik ta, titik dua, titik tiga, kita korek lagi ikut C. Ini merupakan salah satu perkara yang perlu kita kena fikir bersama, bahawa ini adalah suatu perkara yang penting dari segi baca. Tek ikut C. Kadang-kadang kita hubung dengan hujung nun jadi titik. Bilangan huruf Jawi 37 huruf. Sebenarnya huruf Jawi ini dia pinjam daripada bahasa Arab. 14 huruf di dalam bahasa Arab, orang Melayu tak pandai nak sebut. Dan 14 huruf yang asli dalam bahasa Melayu ada di dalam bahasa Arab, dipinjam tubik 14, dan 14 huruf yang sememangnya dari bahasa Arab, orang Melayu pelik nak sebut, termasuk za, termasuk dot, termasuk qaf, ain, dan beberapa kalimah lagi. Huruf fa dan pa, karipap, Filipina, firi, daif. Ini fa, maaf, ini fa. Karipap, Filipina, Filipin. Hempap, dihempap, rembah. Dan pingpong. Kalau kita tulis pingpong, dia tak jadi, dia tak menunjuk. Kalau tulis dengan fa. Ini nak ayat atas pentingnya titik. Pentingnya titik. Masalah kita tak kemudian. Ada orang biasa tanya, apa kengo tu? Jadi dok belik. Ini merupakan salah satu kecelaruan yang sengaja ditimbulkan. Menulis Jawi, kelompok huruf Jawi A, alif, ta marbutah, dal, zal, ra, zai, waw, va, ya. Huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Nak sambung tak boleh. Kelompok B, ini merupakan huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya, kecuali beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris seperti text, fax. Itu tak boleh disambung. Sains, ada sin lagi sini, ile. Kelompok C, hamzah, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya, hamzah. Ada 3 kelompok huruf dari segi tulis saya dia. Yang sebelum ini juga kita selalu tulis mengikut selera masing-masing.
Huruf tidak bersambung di akhir. Akhir dia tidak boleh sambung. Dal, zal, ra, zai, waw dan va. Huruf vokal, alif, ya, waw ataupun alif, waw, ya, huruf vokal. Jadi kalau kita perhatikan tentang huruf vokal ni, kita dapat mengimbangi, buat sama dengan sistem ejaan di dalam bahasa Arab. Sebab Arab pun dia ada hanya kasrah, dhammah, fathah. Jadi Jawi pun ada begitu. Dia lain bezanya dengan Rumi, dengan tulisan Rumi, dengan ejaan Rumi, dengan Inggeris. Dia ada 5, lebih daripada 3. Ini adalah Melayu yang diperturunkan daripada dhammah, kasrah dan juga fathah. Oleh kerana sememangnya evolusi tulisan Jawi ini dulu sekali, peringkat awal sekali ada tulis dengan pakai baris, dengan pakai harakah sama seperti bahasa Arab. Dan tahap kedua tukar sedikit tidak ada baris, tapi huruf sama, ejaannya sama seperti huruf Arab. Jadi kalau masih ingat, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita perlikan kitab-kitab lama seperti baca hadis Mi'raj, malaikat turun ke bom, turun dari langit berpijak di atas bom. Karena ba dengan mim baca bumi. Waktu asal, waktu dulu. Waktu pekat yang kedua, tahap yang kedua tidak ada baris. Sebelumnya ada baris. Dan selepas daripada tu barulah ada sistem vokal ini, huruf saksi ini. Lepas tu diubah suai daripada situ. Akhir sekali huruf saksi dipadankan dengan huruf-huruf saksi, huruf vokal dalam sistem Rumi. Tapi alhamdulillah, oleh kerana kita di petani ada kitab milik tok-tok guru dulu, dan juga di Malaysia dipertahankan oleh kaedah Za'ba. Kaedah Za'ba panggil sistem alif, ya, waw ini dengan sistem tala. Sistem tala, walaupun tidak ada alif, waw, ya, walaupun tidak ada kasrah, dhammah, fathah, tapi Za'ba mengenali, Za'ba menunjukkan, identify, dia menentukan bahawa ini adalah sistem bunyinya, sistem bacanya mengikut tala masing-masing. Nanti kita ada contoh dia. Bunyi vokal, okey, Masya Allah, kita tak kena dalil sangat sini. Huruf tunggal tidak bersambung, ada 2 orang, warung, udara. Jadi ada perkataan yang mungkin kita tak pernah dengar seperti warung, gerai dan sebagainya. Warung merupakan bangsa bangsal. Okey. Huruf tunggal tidak bersambung, ada 2 orang. Ini sebagai tapak asas untuk kita nak bincang lebih lanjut pada tahap selepas ini. Karena saya agak terasa terburu sikit oleh kerana waktu agak terbatas. Huruf bersambung. Huruf bersambung begini. Kaedah ejaan Jawi ini merupakan salah satu perkara yang sangat saya impikan untuk dapat respon, untuk dapat kerjasama dari peserta, daripada tuan-puan dan juga para pengamat tulisan Jawi, untuk kita saling bantu-membantu dan kita menentukan sistem pengkaedahan bahasa milik kita sendiri. Ejaan, bila kita menyentuh tentang ejaan, dia mempunyai lazim, tradisi, mengikut hukum, lampau hukum dan ejaan dalam bahasa Arab. Ini yang paling detail, yang paling laik istilah hari petani kata. Yang sememangnya, yang sepatutnya kita hanya ada kaedah lazim, tradisi dan mengikut hukum. Begitu 3. Tapi untuk kita memulakan satu kaedah milik kita sendiri, perlu kita detailkan tentang
kaedah-kaedah begini, kaedah ejaan ini. Ejaan lazim, huruf saksi, vokal. Lazimnya apabila ejaan kita kena pakai huruf saksi. Ada huruf saksi dan ada huruf vokal. Vokal. Alif, a, abang, asma. Alif, i pipet, emak. Eja alih tapi baca lain. Sistem eja. Jadi seharusnya kita kena recognize, orang panggil, kita kena faham dan kita kena tahu sistem ejaan dia. Alif juga tapi eja tak sama. Jadi kalau dalam ejaan Rumi, dalam vokal Rumi dia ada khusus tapi kita tidak ada. Jawi tidak ada. Satu lagi, tidak ada alif tapi dalam bentuk hamzah. Juga tapi kadang-kala kita baca ni frekuensi bahasa Arab. Bahasa Inggeris. Frekuensi. Dan laktosi. Nah, kesemua ejaan lazim dan dari vokal a, vokal alif. Waw, ulung, botol, bo. Yang ni yang ni o, botol. Ini juga salah satu perkara yang perlu kita baiki. Tidaklah baiki tapi mungkin kita tambah perbendaharaan kata. Botol ni merupakan salah satu perkataan ataupun kalimah homograf. Artinya bentuk rupa dia sama tapi maksud dia lain. Botol di Kepulauan Melayu, di tanah Melayu, di Malaysia, botol orang Taning panggil jebur. Botol tapi jebur. Supaya dengan tali, ta alif ta lam yali dalam kitab Jawi, eja Jawi, Jawi ke apa sinaran Jawi di dalam kitab tarikat. Tulis ta alif ta lam yali tapi gambar tu gambar jirat. Sebab tu budak baca ta alif ta lam yali pukul jirat. Ini dia panggil homograf. Ini sama juga. Ini botol tapi kita panggil jebur. Inilah yang kita kira semula. Tapi ini kita kira dari sudut ejaannya. Ya. Bilis, iblis, bilik. Ya tetap ya, tapi bunyinya lain. Ini sistem fonim. Dalam seminar yang dianjurkan oleh UFT ataupun Universiti Fatani DCS dahulu, saya berkesempatan dengan ahli fonim dari ahli bahasa linguistik dari USM. Dia telah mengingatkan kepada peserta seminar bahawa sistem fonim bunyi di kawasan di rantau Melayu ni, termasuk Patani, Malaysia, Indonesia sampai kepada Sri Lanka. Dia tidak hanya kalau A tadi dia tak bunyi A. Dia ada satu lagi sistem bunyi O. Tak sama dengan Arab. Jadi sebab tu orang Melayu kita sebut bahasa Arab tak betul kerana kita dipengaruhi oleh sistem bunyi yang kita tidak sedari. Ahli linguistik ini mencabar peserta dengan dia suruh kita klik di buka orang-orang Arab baca Al-Quran. Ada kedak walad do. Dia da fathah da. Tapi kita ada do. Kita ada ko. Dunia kita tak bunyi dunia, bunyi donio.
Mata, kita tak bunyi mata, bunyi mata. Telaga, kita tidak bunyi telaga, bunyi telaga. Dia ada O. Sistem fonim dia, sistem suara dia. Ini sekadar nak sedar kita je lah, nak menyedarkan kita. Jadi sebab tu, kalau mengikut ahli linguistik, dia kata orang kita baca Quran tak kena kerana terpengaruh dengan lidah, terpengaruh dengan sistem suara, fonim. Hak pak kita duk pakai. Baca Quran pun tak berapa betul lah. Saya tak kata begitu, tapi ahli linguistik kata gitu. Tak betul. Kerana tak mengikut. Kalau bunyi, sistem bunyi daripada Arab, dia kena ada A, I, U. Tapi kita ada O, mari mana? Ada E, mari mana? Baca Quran. Ini sekadar nak mengingatkan kita, menyedarkan kita. Suku kata bila jadi suku kata ta, satu suku kata terbuka. Ni. Dia ada kesan dia. Ayat suku kata terbuka dengan suku kata tertutup. Kalaulah orang belajar bahasa Thai, orang panggil kampen kamtai, kampen supaya nonu roria. Ya, jadi kalau nonu, kalau akhir dengan nonu dia kena bunyi nah. Akhir dengan roria dia kena bunyi ro. Misalnya orang nama Nur Hayati. Bahasa Sia kalau baca dia kena baca Nura Hayati. Ini agak panggil ini perbezaannya terbuka dan tertutup. Ta, ti, ti, ta, tu, tu. Huruf kedua daripada huruf vokal. Usasi di sini. Yang kedua. Suku kata terbuka, ke depan, ke bawah, ke atas. Ya, A, I, U. Pa, ri, mu, ka, mi, lu. Okey. Satu suku kata tertutup. Ini yang tertutup. Bang, kam, bal, tar, cap. Habis kat tu, mati kat tu. Huruf kedua bukan huruf vokal, konsonan. Bukan huruf konsonan, tidak ada huruf alif di tengah suku kata ini. Ayat kata bunyi bang, tapi tidak ada alif. Bunyi kam, kem, kem, kembung, kembang. Dah? Bal, baldi. Baldatun tu tak apa bahasa Arab. Istilah begini. Ini rojak ke orang lain. Rojak ke Muhammad Hussein masa. Tapi kalau rojak ke Za'ba, huruf begini dia panggil tala. Tala ke atas nipis. Bengkem seperti perempuan. Perempuan tala ke atas nipis pa. Bukan pa. Bukan parampuan. Perempuan. Tala ke atas nipis. Tala ke bawah nipis seperti tiang. Miang. Tak semestinya kita letak ya. Kita letak huruf vokal. Ta, ya, alif, nga, tak. Tiang, miang, liang, diam. Itu tala ke bawah nipis. Tak kena ada husasi. Tak ada husasi tengah. Satu suku kata tertutup mempunyai 3 huruf. Sin, jim, tin, bil. Bilangan. Huruf kedua terdiri daripada vokal I. I ataupun E. I ataupun E. Pos, tong, kun, pon. Huruf kedua terdiri pada vokal U dengan O. Tapi eja, huruf saksi dalam bahasa Melayu, Jawi hanya tetap dengan waw, hanya tetap dengan ya, tapi bunyi dia lain. Tujuan kita letak asas lagu ni tak sewi peling belakang ni. Tak sewi peling lepas ni.
Suku kata tertutup ke atas tan, jang, lap, mak, yam. Saya ingat masa duk nulis surat kirim pergi kepada Mekah zaman ibu-ibu kita, mak-mak kita duk Mekah gitu, ada orang tulis mak, ming waqah mak, ming kah mak, alif ming kah mak, amak. Ada macam-macam. Nah. Ini kita perlu mengetahui ke depan ton, dong, pon. Satu lagi, ini sistem yang dipakai oleh Sabah, dia panggil sistem tala ke atas. Misal seperti tuan. Tuan, ta, waw, alif, nun, tuan. Tapi ta sendiri itu baca tu dah. Baca tu dah. Tuan. Suku kata terbuka digabung dengan terbuka seperti a. A-I, mari, kaki, au, laju, batu, ia, nira, bila, bela, kita pakai bela, bila. Satu, ni homograf juga. Bila, bela, bunyi, huruf sama, tapi bunyi tak sama, maksud tak sama. Pembelaan, bela. Apa bila? Kita kau balik semula. Diri, titi, pilu, tiru, guna. Guna ni, ni minta maaf, ini adalah ejaan Jawi yang disempurnakan oleh Dewan Bahasa. Dia pakai guna, pakai ada alif. Jadi hak kita belum tentu lagi. Wakil dengan nun, orang panggil ejaan di luar darlung, kita nak ada alif tak? Kalau darlung, dara, lam, waw, nga, pakai alif. Tapi di luar darlung macam mana, hak ni keputusan kita sendiri. Tapi hak ni kerana rojak ke. Kerana rojak ke daripada buku Dewan, kita kena ambil mengikut Dewan dulu. Mari tengok sini dulu. Guna mula, duri bunyi, dia eja seperti ejaan Rumi bahasa Melayu. Hak ni eja mengikut Rumi. Jadi kaedah eja mengikut Rumi orang panggil kaedah baku. Kaedah baku masa dia buat tu, orang panggil zaman paradigma, kerabuan kantam tu. Kerabuan tap ni kantam tu. Atau orang panggil kaedah Jawi yang disempurnakan. Rata-ratanya orang Malaysia pakai kaedah Jawi yang telah disempurnakan. Begitu. Dan ini gambaran dia. Suku kata terbuka dan tertutup duduk sekali. Tertutup seperti arb. Serta. Ta terbuka. Yang ni juga kita kena buat keputusan semula. Kita nak pakai kaedah darlung ataupun kaedah di luar darlung. Serta biasanya kita pakai sin, ra, ta. Serta. Baca bunyi ta. Dan saya lebih cenderung ke arah tidak ada huruf saksi. Tapi kita bincang semula. Kerja, merta serta merta. Cerna, terpa, harba, terma. Suku kata pertama tertutup, suku kata kedua mestilah terbuka. Itu kaedah dia. Kalau tutup di awal, ini kaedah hak Jawi, kaedah hak Dewan Bahasa. Kalau tutup di awal, belakang kena buka. Artinya ada huruf saksi. Demai tutup kedua tak boleh. Misalnya, ngikut dia lah. Kalau serta tidak ada huruf saksi, itu tak menepati kaedah. Mudah-mudahan kata tak kena dengan kaedah. Itu mengikut kaedah Jawi Dewan. Perkataan wang, satu bunyi. Wang, mi, yu, bas. Satu kemungkinan
yang boleh kita perlikan, buat suka-suka main. Boleh baca bus, boleh baca bis, boleh baca bas, macam-macam. Bas, sen, pos, boh, ai banjir, ai boh. Lift, ini lift, goal dan niat. Niat bahasa Arab. Niat bahasa Arab biasanya ada satu kaedah umum, bila kalimah dari bahasa Arab kita tulis tetap dengan bahasa Arab. Tapi perlu dipahami bersama, bahasa Arab apabila sudah menjadi kata serapan, maknanya kata ni kata telah dimelayukan dah. Niat ni orang Melayu tak erti dah, kalau nak pergi royak ke lain tak boleh dia kena pakai niat. Jadi perkataan Melayu dah. Kaedah juga apabila kata serapan dimelayukan, seperti fikir. Fikir. Sekarang ni fikir tidak dikategorikan, tidak termasuk dalam kategori bahasa Arab. Dia termasuk di dalam kata serapan, kata Melayu, kata Arab yang telah dimelayukan dah. Jadi sebab tu kena eja for your kaf your ro, fikir. Ini kaedah hak Jawi, hak Malaysia. Kalau pakai fikrun, fikir tu lain sikit nampak dia. Tak sama seperti zikir. Masjid. Hak ni perlu yang saya cakap bawah tadi, kita perlu kena ada buat permuafakatan kita dan memahami bersama dan menyetujuinya bersama. Oleh kerana dia ada selak belok ni, kalaulah kita tak buat lagu ni, dia susah kepada universiti, dia susah kepada peringkat lain. Universiti misalnya kalau pelajar nak buat tesis, nak buat bahas, nak menulis vitaya ni pun dengan Jawi, dia selalu gini, tak lepas kanan ni, dia lekat sakut sini, dia susah. Sebab tu kita kena ada kata sepakat. Satu suku kata tiada alif di tengah, ada alif di tengah. Tengok. Gam. Gam. Bahasa Inggeris, bahasa Rumi G-A-M, gam. Getah. Melayu, Jawi tidak ada alif. Kalau ada alif, dia ada jadi hukum rama-rama pula, hukum rama. Dia ada eja hukum rama-rama, hukum rama ada pula. Jan. Ini vas. Bukan waw, va. Vas, bas. Ini ada alif. Wang. Wang, wa, waw, wat. Wat. Istilah Melayu wak ni rumah sakit, bilik rumah sakit. Istilah petani wak ni gereja. Setiap ni tidak ada alif. Istilah petani, setiap perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tidak ditulis huruf alif di tengah. Kaedah dia. Kalau huruf daripada bahasa Inggeris tidak ada alif di tengah. Setiap satu suku kata yang dimulai dengan huruf waw, mula dengan huruf waw, hendaklah diwujudkan huruf alif di tengah. Seperti wat, wah, wang. Cuba bayangkan jika sekiranya tidak ada alif di tengah, kita boleh baca macam-macam. Dan kecuali kata yang pinjaman bahasa Arab yang sedia mengandungi huruf alif, maknanya asal mari ada alif dah. Huruf luar, huruf Arab, tapi ada alif dah. Seperti am, bab, khas, hal. Ini memang kita pakai begitu.
Dua bunyi. Balo, gigi, guru, bawa, diri, pusu, tahan, bilik, kosong, panggang. Eja sama kalau dulu, eja dulu pinggang. Ini panggang, singkir, sungguh, canggih, pintas, undang. Ini dua bunyi. Dua bunyi, sistem ejanya eja begini. Jadi tujuannya nak ayat kata tak pakai huruf saksi selit di tengah. Khususnya A. Tiga bunyi, selamat, sekolah. Tiga bunyi. Sin, se, kaf, waw, ku, lam, halah. Sekolah, selamat, binatang. Komputer, sekolah, plaza, menara, jentera, kereta, 9 harimau, restoran, motorkar, hospital, Melayu, seluar. Perkataan tiga suku kata atau lebih. Tiga suku kata, bahasa, baharu. Sekarang ini ejaan baru, baru. Bahagia, cakrawala, halilintar. Khususnya bahagia ni. Saya dengar kadang-kadang apabila menyanyi lagu jadi bahagia. Jadi bahagia, tidak jadi bahagia. Bahagia. Perkataan yang mengandungi tiga suku kata atau lebih atau tidak ada alif dan suku kata pertama berbunyi A, maka huruf alif tidak ditulis pada suku kata pertama tersebut. Dia bunyi ba. Tak ada alif ni. Bahasa tidak ada, tak perlu ada alif. Ejaan lazim. Bayadam dan wat, jet, jet pejuang. Jet ni bahasa Melayu, bahasa Sia panggil kapal-kapal gitu mau deh. Kapal, jet. Jom, peta, geli, kelu, kerja. Kita tengok sebagai contoh je. Banyak lagi. Ejaan tradisi. Ejaan tradisi ialah ejaan yang memakai baris dan kekal digunakan dalam ejaan baru sebagai unsur baris. Sebahagiannya menjadi hukum atau undang-undang dalam ejaan Jawi. Di bawah ialah senarai perkataan yang dikelompokkan sebagai ejaan tradisi. Seperti ada. Kita tulis ada tak kena pakai alif belakang. Ini orang panggil ejaan tradisi. Seakan-akan seolah-olah ada baris, tapi tidak ada baris. Kalau boh huruf saksi pun tidak perlu. Tak perlu. Ada, pada, saka, saga, bahasa, bahasa, mata, kepada tak ada alif, cahaya, dahaga. Eja mengikut ejaan tradisi, bukan dia eja lazim. Eja lazim kena ada, lazim mesti ada huruf saksi. Kecuali bahasa hak luar seperti kita review tadi. Perkataan khas termasuk juga dalam perkataan khas. Huruf seperti ini. Ada, pada, tiada, maka, kepada, ia, dia, dari. Dari tidak ada alif. Ini alif ya nun. Bukan dia alif ya nun ya tak. Itu. Tapi kaedah ni apabila dia duduk sore, bila dia bergabung dia jadi lain pula. Misal seperti itulah. Nanti kita bincang kemudian. Ada, ia, dia, pada, jika, manusia. Okey. Perkataan yang dikekalkan ejaan, ini perlu ingat ni. Apa ada ni semua ni dikekalkan. Sekiranya menerima ibuhan akhiran adalah ditambah huruf A, huruf alif. Kalau bersambung dengan huruf lain, dengan frasa lain, dengan imbuhan awalan ataupun akhiran, dengan akhiran,
A, huruf alif, waw, ya pada bunyi A, I, U. Contoh adanya. Bila adanya, kena ada alif. Mari alif, timbul alif. Itukah, inilah. Kecuali pada, daripada, kepada, tidak ada penambahan huruf A, huruf alif. Contoh pada, padanya. Padanya juga tidak ada alif. Kepadamu, kepadanya juga tidak ada alif. Dan daripadaku, daripada tak pakai alif. Kaedah ini telah disebati oleh Dewan. Ejaan tradisi ada tiada, ini secara kesimpulan lah, kesimpulan. Ada tiada daripada kepada baharu sahaja cahaya. Okay, minta maaf saya terpaksa kena cepat sikit. Ejaan mengikut hukum. Hukum I patu wa. I baca I wa. Seperti liwah mewah, miwah mewah, siwah keliwang, dewan diwan dewan, liwat lewat. Maksud lain, liwat artinya lain maksudnya. Lewat mari lama, liwat mari lek belakang. Masuk lek belakang, itu liwat. Perkataan pra akhir, mana sebelum akhir, bunyi e. Dan akhir suku kata tertutup bermula huruf waw, mestilah ditambah dengan huruf alif. Mi wah, dia baca mewah. Lewat. Ini darlung. Huruf dara, lam, waw, nga. Dia ada kaedah tetap hak dia. Hukum darlung bunyi AA. Suku kata terbuka A perlu ada huruf alif pada suku kata kedua. Suku kata kedua alif di belakang. Dada, bara, jala, bawa, nganga. Lada, cara, bala, lawa, dara. Ini dia panggil hukum darlung. Dia buat khoh untuk dia, khusus untuk darlung. Dan suku kata terbuka hak bunyi A kedua. Bunyi A kedua pakai alif, nganga. Hukum darlung, dada, nganga. Ini sebagai kesimpulan. Hukum luar darlung. Okey. Hukum suku kata terbuka digabungkan dengan terbuka. AA bapa. Ini panggil di luar darlung. Kalau ada daro, lam, waw, nga, pakai hukum darlung pada ada alif kedua. Tapi di luar darlung termasuk pa, tak pakai alif. Baca sama. Ejaan AA juga. Bapa, mata. Tapi tak pakai alif. Mata, bapa, tak pakai. Ini hukum di luar darlung. Okey. Terdapat 12 huruf yang tidak menerima huruf A, huruf alif, termasuk bata, paga, nasa, sin. Nasa, nya, jau, ya, ka, ma, ja. Sebab saya sebut gini ni, mengikut profesor di bidang linguistik, dia kata kalau kita sebut tentang bunyi dia, jadi lebih tepat apabila kita bersuara. Sebab tu kadang-kadang orang kita kalau mengajar Quran dulu, hola, hala, hala, koh, keh pun ada. Hak ni koh sah, hak ni keh, kah kecil. Macam-macam. Jadi mengikut ahli linguistik, dia kata ajar sistem seperti kiraati ataupun iqra' yang dibaca itu.
Sekiranya menerima imbuhan akhiran hendaklah ditambah huruf alif pada suku kata kedua. Ini sekiranya menerima imbuhan, kalau ada imbuhan, contoh seperti mata, matanya, mataku, bapaku. Ini ayat kaedah yang telah dipeloporkan oleh Dewan Bahasa. Hukum luar darlung masih lagi AA, harus diingat. AA, raba. Raba artinya gagah. Bata, bato, sapa. Sapa-sapaan, bukan siapa-sapa tu dak. Baka, jaja.